Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat sebut nama, dah menderu-deru dah nama. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahlan. Tuan Muhammad Kamarul. Sri Kandi Agak. Rusnaini Adnan. Siti Nurmajid Zainabun. Masya Allah, sedap nama Zainabun. Nur Alis, Linda Rahim. Syamsiah Hamid. Tadi saya nampak ada Dr. Maizura. Zaidah Z.A. Zuraida Zaidan Abidin. Suraya Su. Fadilah Musa. Zaitun Zain. Hasnah Arsyad. Nuri Zamat Daud. Haryani Anwar. Ismail Pakir. Mas Yusuf. Siti Atikah Tukimin. Saniah. Ya cik, minum. Cik Rodiah minum. Tangan kanan, okey? Latifah Sukarjo. Zunaiza Ahmad. Cik tanyalah air apa? Jeng. Air lemon. Diet kan? Diet dah sangat. Lepas subuh dah perkenal. Nasi goreng pedas. Itulah rezeki. Berpisah sementara dengan Cik Abel. Maka tidurnya di rumah bapa. Bila tidur di rumah bapa, subuh dengar azan My Boplan si Alif Rayyan. Lepas tu diimami oleh Amirul Hassan, anak dia. Kemudian rushing lah nak balik sebab ada kuliah pukul 7. Maksud Zunaiza Ahmad on the way ke mana tu? Tak nampak tulisan tadi. Lepas tu sebelum balik, Allah. Adik adinda tercinta dah siapkan nasi goreng pedas. Dia tahu kakak dia suka. Alhamdulillah. Pantang dihidang, habislah. Maka menyedari pagi-pagi dah kena nasi goreng. So balik ke rumah kita berkena pula air lemon. Ambul Cik Siti Atikah. Cantik. Mak. Saya dapat masa kuliah kat mana ni KPKK. Apa entah KPKK, tak ingat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya sahabat-sahabat. Sedap sangat dapat lemon panas-panas ni. Habat Nuriyati Azmi Habat baik. Ya ke Hamidah Saad? Untung kalau tidur rumah bapa. Tapi segan lah. Dah macam puteri raja, semua siap. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih ke Ayah Gaus AV. Dan suara okey. Tak tanya pun dah ni. Tak ada Hani. Nur Azlina syukur. I tak suka Hani-Hani. Okey, Nur Azlina syukur. Okey. Lupa Syok juga tambah Hani kan. Ada anak murid bagi madu sidir dari Yaman. Syok juga. Kalau tambah. Maksu biar betul, Maksu. Kampung Kota Bukit Kelang ke? Saya pagi ni lepas je latah azan saya nak pergi Kelang. Maksu jangan duk buat main. Duk ada kat Kampung Kota Bukit tu bukan Kelang ke? Kak Kam Sima semalam berpatah-patah Kak Kam WhatsApp saya. Saya jawab gambar Kaabah je kan. Tengah sibuk lah tu Kak. Baik sahabat-sahabat. Masya Allah minta maaf. Saya gurau-gurau dengan anda dah 300 orang minta maaf.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Nik Roslina, tahu sedap lemon dengan honey. Tiba-tiba Kak Siti Azmahani tag kawan dia Honey Bee. Okay. Manis melecah. Betul. Okay. Siapa tadi sahabat kita yang mohon doa ibunya semalam dibawa sebab positif COVID. Semoga Allah beri kesihatan. Okay. Hanisa Syafi'i, Kampung Bukit Kerayung. Betul. Kita jumpa nanti nak. Jumpa. Betul ke? Jumpa. Macam tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa ya pagi ni? Tengok tajuk pun dah nak menangis dah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan bersedih. Okay? Jangan bersedih. Walaupun suami tiada di sisi. Tiba-tiba je. Jangan bersedih kerana dunia terlalu hina untuk ditangisi. Jangan bersedih kerana dunia terlalu hina untuk ditangisi. Jangan bersedih kerana dunia terlalu hina untuk ditangisi. Sahabat-sahabat Latahzan yang Ustazah sayang kerana Allah, muslimin muslimat yang tidak tersebut namanya satu persatu, saya sangat-sangat menghargai anda yang menanti perbahasan dalam kitab Latahzan. Okay, jangan nantikan Ustazah, nantikan ilmu yang kita nak dapat daripada Dr. Aida Al-Qarni. Masya Allah, tabarakallah. Okey, Mak Su Zunaiza Ahmad. Sik pun. Kenapa pick up pondok Ustazah? Mak Su, tak minta izin tuan rumah Mai PM tepi lagi nak. Sebab saya duk ingat Mak Su duk sebut Kota Bukit. Kelang ada kan Kota Bukit? Ke Bukit Raja? Tak tahulah, tulis saya. Saya terkejut ada jemputan daripada masjid At-Tahirah kot. Kampung Bukit Kerayung, Kelang. Saya ni kalau orang seboleh-bolehnya lah muslimin muslimat dirahmati Allah, orang jemput tu rasa macam tak boleh nak kata no kan. Tapi kalau tak dapat tu memang sebab bertindih-tindih masa. Tapi masa dia minta 31 Oktober tu sebab minggu kelima kan. Minggu kelima. So biasanya minggu kelima saya ni memang jadual yang bukan biasalah. Minggu kelima ni direbut oleh orang yang luar biasa. Sebab biasa susunan jadual minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. So minggu kelima tu biasanya adalah masa untuk selit, free sikit. Jadi bila Masjid At-Tahirah tu minta kuliah hadir, saya pun okey je. Dia tengah sibuk tu dia okey je. Lepas tu tadi tengok Waze untuk sampai ke sana 1 jam. Genap 1 jam. Ya Allah Tuhan. Di sahabat Ustazah Jaja datang untuk drivekan Ustazah ke sana. 1 jam. 1 jam. Maknanya tu banyaklah masa nak guna selesai satu kuliah lagi kan. Bukit Kerayung tu macam tak jauh dari kampung Acik je. Itulah macam itulah. Kak Teh, apa khabar? Subhanallah. Ya betul. Siapa ni? Wan Faiza, jangan bersedih kerana dunia terlalu hina untuk ditangisi. Kenapa ya Ustazah macam sebab masa baca ni di awal tadi. Betapa selama kita hidup, sahabat-sahabat Latahzan, betapa selama kita hidup. Betapa Siti Su, komen anda cantik tapi Ustazah tak sempat nak baca. Dia dah naik ke atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tadi? Kerana dunia terlalu hina untuk ditangisi. Sahabat-sahabat, cuba kalau anda tak kisah, Cahaya Kenangan, Shima Ros, Nurhaimah Zainal Abidin, kalau anda tak kisah, cuba tulis kat ruang komen 20-an usia kita. 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, kot ada 90-an. Itu je level-level umur
kita orang Malaysia ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Sehingga ke usia kita hari ini, maksud Ustazah, Allah beri kita hidup Alhamdulillah pada pagi ini. Sehingga ke usia kita hari ini, cuba jujur dengan hati. Apa yang aku pandang pada dunia ni? Apa yang aku pandang pada dunia ni? Allah, Rusnah Saleh. Tak nangis. Tak nangis. Rusnah Saleh ni Datin Rusnah Kuantan kan? Saya selalu tertukar dengan Rohana Saleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita pandang pada dunia? Jujur sahabat-sahabat. Kalau anda tak tulis di ruang komen pun tak mengapa. Jujur pada diri sendiri. Bila kita jujur pada diri sendiri, kita hanya memandang Allah yang memandang hati kita ketika berbicara, kita tak sedar nanti air mata mengalir. Apa yang selama ni aku hidup ni, apa yang aku kejar? Apa yang aku kejar? Sahabat-sahabat, dan kita dah dapat ke belum? Anda gambarkan, kita berlumba lari. Ustazah, Siti Zuraida Ibrahim, Salmiah Jabid, Azizek, Ayah Gaus, HMID tu Jais, macam nak baca. Hajar Aziz, buku lama muka surat 20 bab 109 muka surat apa. Terima kasih Hamidah Nur Wahid 50-an. Terima kasih anda respon Ustazah. Ustazah bukan nak tahu umur berapa semua kan. Tapi sehingga kita ke hari ini jujur macam mana kita pandang dunia ni. Kita sepertinya ramai-ramai semua sahabat-sahabat Latahzan. Kita semua ramai-ramai berada di satu garisan untuk kita mendengar satu tembakan. Lari, maknanya lumba lari kan. Bersungguh-sungguh kita lari. Siapa dulu juara lumba lari masa sekolah? Kan Ustazah pun antara salah seorangnya tahu. Dulu sekarang dah kalau lari waktu sekarang dia dah buruk berbenar gegah habis satu Malaya. Kan? Dulu Jadi kita berlari tu memang kita penat. 100 meter, 400 meter kita penat. Lepas tu ada teknik dia. Kalau 100 meter tu macam mana kita nak pecut. Kalau 400 meter tu macam mana kita nak slow, cari teknik dulu. Nanti bila dah nak sampai garisan penamat, kita tahu 400 meter ni kita penat. Tapi kita nak kejar garisan penamat. Makin dekat ke garisan penamat, makin kita bersungguh-sungguh. Keluar segala kudrat. Habis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bersungguh-sungguh nak sampai ke garisan penamat sebagai orang yang pertama. Tapi bila sampai ke garisan penamat, ada seorang hakim yang datang depan kita. Hampa duk kerja apa semua ni? Ibarat macam itulah. Hampa duk kerja apa semua ni yang duk beria-ria sangat duk sampai garisan penamat ni? Akulah juara nombor 1, wahai Tuan Hakim, penjaga garisan. Contoh kan. Lepas tu dia kata, yang hang duk beria apa siapa? Hang bukan nak dapat apa pun. Lah tak ada trofi ke? Tak ada. Hang tak dengar ke tadi pengumuman lumba lari ini saja-saja dan sia-sia? Contoh kan. Aku tak dengar lah pula mana ada orang lumba lari ni stadium canggih-manggih ni. Tak ada trofi, tak ada apa ni. Hangpa semua penipu. Dah bukan penipu. Hang yang tak reti nak baca. Hang tak tengok peraturan. Ni lumba lari ni saja-saja dan sia-sia. Itu nama dia. Hang dapat nombor 1 ke, hang dapat nombor corot ke, tak ada siapa nak pandang hang. Contoh sahabat-sahabat. Pukul 4 pagi tadi saya tidur di rumah bapa, saya buka handphone, saya nampak WhatsApp daripada Ustaz Said Nur Hisham. Dia bagi saya poster 30 November Yadim. Ustaz Said Nur Hisham salah seorang daripada pengurus kuliah. Jadi dia jemput Ustazah untuk berkuliah lah. Jadi dia bagi poster. Lepas tu Ustazah pun laju-laju je type. Itulah dia. Kan? Ustaz, mana tarikh? Kan? Padahal poster tu jelas-jelas. 30 November 2021, bawah tu tulis hari Selasa. Ustazah nampak perkataan Selasa tu, Ustazah tak nampak tarikh tu. Macam mana kadang-kadang mata kita boleh menipu sampai tarikh tu. Betapa otak kita ni pergi ke lain. Kan? Lepas tu Ustaz duk buat gambar macam ni tu. Kan? Tu tarikh tu Ustazah. Lepas tu saya cakap, minta maaf Ustaz. Macam ni kot baru sehari kena tinggal dengan suami. Kan dah tak nampak tarikh dekat poster. Minta maaf Ustaz. Sebenarnya kita tak fokus tau sahabat-sahabat. Kita tak fokus. Jadi hidup atas dunia ni saya nampak macam tu. Ya Allah, berpenat lelah kita berlari-lari.
Ya, Hasmah Hitam, lumba lari saja-saja dan sia-sia. Kita kata, nah, kalau aku tahu tadi tak payahlah aku bersungguh-sungguh ni. Habis putus surat aku semua ni, aku nak dapat nombor 1. Sia-sia. Sahabat-sahabat Nuriyati Azmi kan, duk ligan apa hangpa ni? Ini lumba lari sia-sia dan saja-saja. Begitulah Ustazah nak ajak kita menggambarkan kita di usia mana pun kita berlumba-lumba nak dapatkan dunia. Kita duk rasa nanti akhirnya kita dapat rumah besar, kita dapat kereta mewah macam orang lain, kita dapat keseronokan dunia, kitalah orang yang paling berjaya dan kaya. Kan ini sekarang ni apa slogan kebanyakan orang, kaya berjaya, kaya berjaya. Sahabat-sahabat, konon untuk dunia dan akhirat. Tapi dalam mengejar dunia terus terlupa akhirat. Bercakap kaya berjaya untuk dunia dan akhirat. Tapi akhirnya akhirat ketinggalan. Dunia ya engkau dapat. Ya engkau dapat bonus sekian-sekian. Tapi di mana akhirat? Anak-anak kata, Mama, sejak Mama buat kerja online ni, homework kakak nak tanya pun Mama kata, jap. Ini dah 1001 kali jap dah Mama. Sebab kerjanya di hujung jari. Anda hebat ibu-ibu yang just stay at home dapat menjana income. Tapi jangan terlupa sebab bukan sedikit yang mengadu pada Ustazah. Hatta suaminya messenger Ustazah. Dulu dia suri rumah sepenuh masa. Tapi sejak dia terlibat dengan perkara yang sentiasa handphone. Buka handphone ada customer. Buka handphone masyuk. Buka handphone wah dapat bonus besar. Konon untuk akhirat yang mana Ustazah? Anak-anak terbiar, solatnya di hujung waktu, sahabat-sahabat, slogannya hari-hari kaya berjaya. Seperti sahabat Nabi. Ya, silakan. Ramai di kalangan sahabat Nabi yang ke syurga dengan kayanya. Kerana apa? Mereka hidup penuh mujahadah, berhak untuk berada di atas tahta tapi tidak mengunggulkan tahta itu, tidak mengutamakan harta kerana hartanya banyak dibelanjakan ke jalan Allah. Kerana mereka tak memandang dunia, kerana mereka tahu dunia ni adalah untuk tempat yang mereka wajib tinggalkan. Tak selama-lamanya hidup di dunia. Kita tak punya roh seperti sahabat Nabi. Dan akhirnya 9/10 daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, mereka sahabat-sahabat dirahmati Allah, ke syurga dengan title businessman. Masya Allah, Siti Khadijah ke syurga dengan ke business woman-nya. Macam mana dia tu nak sebut? Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Kita tak sanggup nak hidup ala kadar, tak mengutamakan dunia, kita tak sanggup. Kita bohong diri kita sendiri. Kita rasa macam kita gagal sangat dah kalau baju kita biasa-biasa saja. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada pentas-pentas yang nak melambangkan kaya berjaya tu memang disuruh pamer. Berapa bonus yang kita dapat? Berapa tertulis di atas cek? Kereta besar mana yang kita dapat? Rumah mana yang kita mampu beli? Sepertinya itulah ukuran kejayaan atas dunia. Sahabat, nanti mereka jawab, Ustazah, akhirat bukankah kita tak boleh tunjuk-tunjukkan? Anda tak salah, ya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak salah. Tapi nafsu kita ni, Allah sedang mendesak-desak kita. Engkau hebat dah sekarang ni. Syaitan membisik-bisikkan kepada kita. Kan akhirnya kita terlupa akan akhirat. Na'udzubillah. Sedangkan akhirat itu sahabat, kalau kita kejar sungguh-sungguh. Dunia tak pernah tinggalkan kita. Bahkan dunia berlari mendapatkan kita. Tapi kita utamakan akhirat. Kenapa kadang-kadang kita terlalu hina? Kerana kita hanya memandang dunia, kita tak memandang akhirat. Perhatikan satu persatu. Ibnu Al-Mubarak, seorang ulama yang sangat masyhur, mengatakan, aku lebih suka lantunan syair Adi bin Zaid daripada istana Raja Tahir bin Al-Husin. Dia bandingkan satu syair yang sentak di jiwa dia, lebih berharga berbanding memandang istana saat itu. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Orang seperti ini merasa indah mendengar nasihat. Orang yang macam ni suka mendengar tazkirah. Kerana dengan nasihat-nasihat yang sentap di hati dia itu, dia mengubah dirinya ke arah yang lebih Allah redha. Kalau dia memandang kepada istana, boleh menjauhkan dia daripada Allah, dia tak kisah kehilangan satu istana yang besar. Anda faham ya? Sebab itu dalam apa kerja kita buat,
Anda tak pernah salah. Saya salah ke saya nak buat bisnes online? Tak salah. Tapi jom jujur pada diri. Apa sebenarnya yang kita pandang, apa sebenarnya matlamat kita. Masya Allah, tabarakallah, syair yang indah dan mempesonakan itu berbunyi demikian. Allahu Akbar. Wahai orang yang bergembira di atas penderitaan orang lain. Pernah tak hati kita sahabat-sahabat gembira tengok penderitaan orang lain? Ustazah Zai selalu cakapkan, siapakah hati yang busuk, hati yang sakit. Dengan hati yang sakit, hati yang busuk, hati yang penuh dengki ni, kamu akan mudah tergolong di kalangan humazah dan lumazah. Allah celakakan wailul likulli humazatil lumazah, pengumpat, pengkritik, tukang komplain. Ini humazah, pengumpat, lumazah, pengkritik. Ada je tak kena. Komplain. Kadang-kadang benda tu betul dah tapi dia nak jadi orang yang bercakap. Ada je. Ada je. Kamu dicelakakan oleh Allah. Rupanya Allah cerita kenapa ya mulut tu suka humazah, mulut tu suka lumazah, mengumpat, komplain. Lagging. Hilang sekejap ke? Okey ke sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia hilang sekejap tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, jadi kita nak sebutkan apa? Hati itu sebenarnya. Wa ma adraka mal hutamah. Ditanya muslimin muslimat dirahmati Allah, apakah hutamah tu? Ini dalam suratul Humazah. Hutamah ni rupa-rupanya satu api yang bila penghuni neraka tu dimasukkan ke dalamnya. Sekejap. Alhamdulillah. Sorry. Daripada semalam orang duk dengar Ustazah bersin. Minta maaf. Masya Allah, taman ilmu. Subhanallah. Taman ilmu ni mesti orang-orang yang hebat dalam ilmunya ataupun pencinta ilmu ataupun pengurus majlis-majlis ilmu, tegur ustazah di mana-mana yang kurang. Masya Allah. Jadikan dunia dalam genggaman tapi jangan jadikan ia bertahta dalam hati. Terbaik Daud Salmah. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang kita nak tanya pada hati kita, muslimin muslimat dirahmati Allah. Rupanya gangguan sekejap pagi ni sebab minum air lemon ke apa? Allahumma salli ala, nak bersin tak jadi, nak bersin tak jadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah dia sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Okay, kita tanyakan kepada hati kita, hati yang bagaimana? Kenapa kita tak boleh tengok orang senang? Itulah hati yang sedang sakit. Kalau kita tidak rawat, maka Allah akan tambah-tambahkan penyakit hati itu. Orang yang ada penyakit hati ni, Masya Allah, susah nak diurus sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biarlah satu dunia kata kita betul, dia tetap kata kita tak betul. So, kita takkan boleh ubah dia. Maka gantikan dengan doa. Kita menangis, susahlah jumpa orang macam ni. Gantikan dengan doa, lembutkan hati dia. Ya Allah, hatinya yang gelap Engkau putihkan. Ya Allah, ajak dia untuk mendengar ilmu. Ya Allah, bila dia faham, dia takkan macam tu. Patutlah Nabi selalu kata, kalaulah mereka mengetahui, mereka takkan melakukan begitu kepadaku. Allahu Rabbi, untuk apa ni sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Nak bagi tahu wahai hati yang duk sakit hati dengan orang, tak boleh tengok kesenangan orang lain, bahkan dia gembira bila orang lain derita. Hati itu nanti bila dinerakakan, si tubuh badan lah, of course yang dicampak ke dalam neraka. Tapi Allah tak suruh, tak perintahkan api bakar rambut dulu, bakar kaki dulu, bakar telinga tangan dulu, tak. Api yang dalam neraka tu menyambar kawasan hati. Dada tu terbakar dulu. Kenapa dada terbakar dulu? Sebab dalam dada tu ada hati. Masya Allah, hangus, dicantumkan balik, dibakar lagi. Lalu ditanya, kenapa hatinya yang dibakar dulu? Sebab dulu kerana hati itulah dia mengumpat orang. Kerana hati itulah dia dengki kat orang. Kerana hati itulah dia pandang orang semua tak betul. Dia terlibat dengan humazah dan lumazah. So deep bila kita baca tafsir Al-Azhar dalam surah Al-Humazah. Itu yang membuatkan Ustazah baca tadi di awal tajuk ni. Allah, takutnya kita terhumban di kalangan itu. So daripada syair ini, sahabat-sahabat la tahzan sekalian, jom kita perhatikan. Wahai orang yang bergembira, cek hati. Aku ada tak gembira
di atas penderitaan orang lain, kalau pernah tolong bertaubatan nasuha. Kalau sampai ada orang berkecil hati dengan kita gembira tengok orang tu bersedih derita, tolong pergi minta maaf ke orang tu. Sahabat-sahabat, Allah cukup tak suka. Allah nak kita bersaudara, berkasih sayang, cintai saudara kamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. So kalau orang tu bahagia, kita seharusnya tumpang bahagia. Kalau orang tu derita, kita harus tumpang derita sekali. Semalam rakan Facebook saya, sahabat-sahabat, dia menulis panjang dekat Facebook dia. Saya kata, Masya Allah, kalau orang ni tak ada jiwa kasih sayang, dia takkan kuatkan diri dia untuk membantu jirannya. Lewat petang semalam, sejarah terbukti sahabat-sahabat dirahmati Allah berlaku pada hidup dia. Dia macam buat kerja-kerja takaful ni lah. Tapi dia kata semalam jadi bidan terjun. Bidan terjun. Bukan bidang terjun dah, bidan terjun. Sebab apa sahabat-sahabat? Suami dia kata, jom kita pergi rumah jiran. Adik dia nak bersalin ni. Ingatkan orang nak pergi hospital ke apa. Dia pergi sarung tudung cepat pergi rumah sebelah. Adik jiran dia tu, sahabat mak, adik-beradik lain, baru je keluar rumah patah balik di telefon. So jiran ni datang, dia tengok, ya Allah, tak percaya kan rezekinya Allah ni macam-macam ketentuannya Allah. Mungkin dia dah sampai dekat pos nak masuk kereta, nak pergi hospital lah, sakit nak bersalin. Lepas tu jiran sebelah ni terkucuh-kucuh datang bila abangnya telefon bagi tahu adik ni nak bersalin. Tiba-tiba dia sampai dekat pos kereta ni, dia dah dengar baby menangis. Dia yang sambut baby ni dekat pos kereta. Gambar dekat Facebook tu sahabat-sahabat. Dengan tali-tali pusat. Dia menggigil takut kalau ikutkan dia nak lepas dah. Tapi Allah pilih aku ni, Allah nak tunjuk aku macam mana ni. Maha besarnya kekuasaan Allah, baby tu keluar dengan lancar, mudah, senang. Lega senyuman di wajah sang ibu. Hilang segala sakit. Jiran sebelah sambut baby dengan penuh darah-darah lagi ni dengan tali pusat. Orang yang tak kuat jiwa sahabat-sahabat, Allah tak pilih untuk melalui situasi yang macam tu. Lantaklah kat situ, siapa suruh lembab pergi hospital semua kan. Keluar semua perkataan dah. Okey, jadi dia punya tulisan tu kita dapat rasa dia gembira tengok jiran dia gembira dan dia rasa bahagia dapat tolong diri dia. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tanyalah diri kita, bila kita ada rasa sakit hati tengok orang, kita tengok Facebook orang pun kita yang geram, pelik sungguh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kau dah kenapa wahai hati? Kita jangan sibuk dengan orang, kau dah kenapa? Jangan. Pandang cermin sikit, kau dah kenapa wahai hati? Kau nampak tak hutamah, tempat berhimpunnya orang-orang yang duk sakit hati dengan kesenangan orang lain. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan hati yang mana lagi selalu memburuk-burukkan masa. Ada je yang tak betul. Kalaulah aku buat macam ni dulu, memburuk-burukkan masa. Apakah kamu orang yang selamat dan terlindungi? Atau apakah kamu punya perjanjian yang kuat yang menjaminmu dari hari ke hari? Sesungguhnya kau adalah orang yang bodoh dan tertipu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipandang dalam syair ini menyatakan engkaulah orang yang tertipu. Siapa orang yang tertipu? Yang seronok tengok deritanya orang lain. Yang derita tengok bahagianya orang lain. Yang busuk hati ni, yang mengutamakan dunia semata tak pandang akhirat Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya mengajak pada pagi ini supaya kita cek hati kita sendiri. Cek hati. Semalam dalam Facebook Ustazah menulis kan, saja-saja je lah bergurau. Sebab on the way nak pergi KLIA tu saya cakap dengan Ustaz, cuba abang cakap terus terang. Kan abang suka saya pergi Mekah ni seorang-seorang ke pergi dengan sayang? Jiwa kono nak sweet-sweet gitu kan. Kan abang dah cakap, mestilah abang kan dah ajak awal-awal, mestilah abang suka pergi dengan sayang. Lepas tu sahabat-sahabat, datang pula ni setan dalam kepala ni. Kan, macam mana aku nak scan hati dia ni? Kan, Ustazah cakap dengan Ustaz, kalaulah sekarang ini ada scanner yang mampu scan hati abang, betul ke tak betul cakap tu? Itulah dia. Tak ada pasai cari pasai. Tersengih-sengihlah kami berdua sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada ke alat scanner yang boleh scan hati orang? Tak ada. Maka tak ada kerja kita nak scan hati orang sahabat-sahabat. Kerja kita adalah scan hati kita. Panduan dah jelas. Ada dah.
Ustazah cukup terkesan bila baca tafsir surah Humazah tu. What? Ada neraka dinamakan Hutamah yang memang dia tak makan anggota lain. Dia makan bahagian hati je. Takutnya. Kenapa dia makan bahagian hati? Allah jawab. Kerana hati itu terlalu sakit tengok orang sihat. Hati itu terlalu sihat, bugar, bermaksiat bila tengok orang derita jiwa. Anda faham maksud Ustazah? Allah. Kita tengok ertinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terus hayati adalah orang tak pandang hari akhirat. Ia takut. Wahai orang yang suka bergembira di atas penderitaan orang lain. Apakah kamu mempunyai satu perjanjian bahawa engkau tidak akan ditimpa musibah sebagaimana yang telah menimpa orang yang kamu merasa bergembira dengannya? Allah. Kita bila duk tengok orang ditimpa musibah, kita gelak ketawa, kita pula yang seronok. Anda duk rasa kalau kita mengketawakan orang yang tengah susah, ibarat kita sekarang sebuah roda, kita sedang berada di atas, kita padan muka kan, orang di bawah tu kan, padan muka kau, belagak sangat selama ni kan, kita gelakkan orang. Hang duk ingat, selama hang hidup ni, roda tu sentiasa berada di atas. Kita hari-hari siang malam masa berjalan. Masa berjalan maknanya roda tu pasti berputar. Kalau roda tu berhenti, sahabat-sahabat dirahmati Allah, maknanya matahari berhenti, bulan bintang tugasnya dah tamat habis, malaikat Israfil pula yang aktif. Tiup sangkakala, segala malaikat telah off pencen. Ibarat bila roda telah berhenti, roda takkan berhenti selagi kita hidup. Terus berjalan. Hari ni hang gelakkan orang yang sedang di bawah. Tunggu saat hang di bawah. Siapa yang akan duduk di atas? Adakah mereka membalas ketawaan anda ataupun mereka menghulurkan tangan untuk membawa anda naik semula ke atas? Masa berjalan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan kita nak statik duduk satu tempat. Kalaulah roda tu statik, contohlah konon-konon kita roda yang bulat, kan? Bulat tu terasa air. Roda bulat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak, aku nak pergi kat tempat tu lah, si roda ni kata. Lepas tu si roda ni kata, macam mana nak pergi kat tempat tu? Kau kan kata yang atas tak boleh turun bawah, bawah tak boleh turun atas. Kau angkatlah tubuh kau weh. Kau ingat senang bulat-bulat ni nak angkat. Susah weh, kena berpusing juga. Kalau berpusing mana acik kan aku kena lenyek. Aku nak duduk ke atas je. Hang memang gila. Gitulah bahasanya. Ya, anda faham ke tak faham ni? Tak ada sahabat. Mesti hari ni kita senang. Besok mungkin kita susah. Saat susah kita cari Allah. Saat senang pun kita cari Allah. Jangan saat senang kita lupakan Allah. Saat susah baru sibuk nak cari Allah. Masya Allah sahabat-sahabat. Ni yang kita nak faham sungguh-sungguh. Apakah engkau mempunyai satu jaminan bahawa hari-harimu akan selamat dari segala bahaya dan bencana? Kalau begitu, mengapa engkau bergembira di atas penderitaan orang lain? Padahal engkau tidak memiliki perjanjian dan jaminan itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, Allahu Akbar, "Lau anna ad-dunya tasawi 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Allah. Seandainya nilai dunia ini di sisi Allah sama nilainya dengan sayap seekor nyamuk. Anda pernah tengok nyamuk? Jangan cakap ke Ustazah, tak pernah Ustazah. What is nyamuk? Lompang. Nak lompang. Tak pernah jumpa nyamuk. Kau duduk dekat dunia mana tak pernah jumpa nyamuk? Yang anda duk geram, kau duk makan darah aku, tenyih. Ish, tinggalkanlah sayap nyamuk ni. Cuba anda timbang. Menggunakan penimbang nak buat kek tu. Tak adalah Ustazah, tak terkesan apa. Maknanya sayap nyamuk ni tak boleh ditimbang pun, sahabat-sahabat. Tak ada nilai pun. Ringan, tersangat ringan. Kita tenyih-tenyih je, dia mati dia dengan tubuh dia, dengan darah-darah dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau seteguk air pun. Kita ulang. Seandainya nilai dunia ini di sisi Allah sama nilainya dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau seteguk air pun. Baca berulang kali sahabat, maksudnya apa? Maksudnya,
Kalau ditimbang, sayap seekor nyamuk tu lebih berat daripada dunia. Nilaiannya di sisi Allah. Yang kita nak tamak, nak rebut segala atas dunia ni, di sisi Allah tak ada apa pun. Sebab tu Allah boleh bagi rezeki kepada orang kafir yang derhaka kepada Allah, masih diberinya rezeki. Itu macam seorang ibu memandang. Ustazah, saya ada 4 orang anak. Yang seorang taat solehnya Ustazah. Tapi yang bongsu tu saya sedih Ustazah. Dia pernah derhaka kat saya. Tapi dah anak kita kan Ustazah, kita beri je lah juga. Takkan tak nak bagi makan? Anak kita kan Ustazah, kalau anda seorang ibu punya rasa begitu, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim jauh lebih rasa begitu. Si kafir tu aku yang hidupkan. Takkan aku tak nak bagi hujan? Takkan aku tak nak bagi cahaya? Dia dapat juga rezeki. Maka dunia ni bagi orang-orang kafir adalah syurga untuknya. Buatlah apa saja yang kau nak, wahai orang kafir. Tapi wahai orang beriman, banyak yang tertangguh. Engkau merasa seperti berada dalam penjara. Maka duhai orang yang mengaku beriman, bila engkau kata, suka hati akulah, aku nak buat apa pun. Suka hati akulah, suka hati akulah. Aku susah, ada Allah tolong aku. Ui, lezanya mulut. Tapi mengaku beriman. Orang beriman tak macam tu. Orang beriman merasakan apalah sangat nilai dunia ni. Kalau Nabi yang bagi tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada nilai lebih daripada sayapnya seekor nyamuk. Masya Allah. Itu hadis Nabi. Ustazah merujuk ada ayat Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu hadis Nabi tadi. Ustazah nak rujuk. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Allahu Akbar. Terasa sungguhlah pagi ni. Tajuk ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dengar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tak ada dalam kitab Ustazah ambil rujukan surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ya Sofi Amir, baiknya Allah, okay? Ayat Quran surah Al-Hadid ayat 20 bermaksud, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Anak-anak kita kan budak-budak Ustazah, kerja dia main je lah. Permainan, sahabat-sahabat. Tapi ada ke budak-budak main 24 jam? Kita punya bahasa je, main je 24 jam. Jangan bohong sangatlah ibu. Tak adanya 24 jam, satgi anak kita berdengkur juga. Satgi anak kita nak makan, nak beok, nak kencing juga. Kita jangan sedap-sedap main je budak-budak 24 jam. Itulah jadi doa kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Budak-budak zaman sekarang, Ustazah 24 jam main, tak ada benda lain nak buatnya. Tak tidur ke kak? Pelik anak akak tu. 24 jam main je. Taklah Ustazah pun janganlah bendui sangat. Kan? Dah tu janganlah cakap main 24 jam. Tapi Allah sindir kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Maknanya budak-budak main-main-main, dia penat, berhenti. Permainan. Sahabat-sahabat bukan benda yang jadikan, dia tahu nak alah, aku main-main je. Dulu kita pun, kita kawan olok-olok dengan kau. Main-main. Lepas tu, sampai hati kau cakap aku macam tu, alah aku main-main je, bukan betul pun. Macam tu kan, kita dulu-dulu ada kan. Macam tu cara cakapnya kan. Dan sesuatu yang melalaikan dunia ini, subhanallah. Perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian. Serta berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak. Mengaku apa yang jadi punca kita hidup berbangga atas dunia, banyak harta. Jangan nafikan. Mengaku apa yang kita berbangga sekarang. Dengan anak, lebih-lebih lagi anak yang beri kejayaan, yang boleh dibanggakan. Mengaku, sahabat-sahabat, jangan tak mengaku. Kita yang tahu hati kita. Allah betul, dulu aku tak berharta, aku tak berlagak macam ni sangat.
Betul dulu masa aku susah, anak kecil-kecil aku tak belagak macam ni sangat. Sekarang aku ni belagak dek kerana harta yang aku ada. Dek kerana anak-anak yang aku ada. Allah ciptakan aku. Allah Maha tahu. Sahabat-sahabat, jangan bohong diri. Seperti hujan yang kerananya tumbuh tanaman-tanaman yang membuat kagum para petani. Petani sudah pasti yang dibanggakan adalah tanam-tanamannya yang subur. Adakah kerana usahanya? Tidak. Tapi kerana Allah beri hujan, Allah beri sihat kepada petani. Jangan lupa semua itu. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning lantas menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Alhamdulillah Ustazah, saya senang dah sekarang ni, saya senang. Kesenangan yang menipukah bila kamu hanya fokus kepada kesenangan di dunia semata, kamu tidak rebutkan kesenangan di akhirat. Sebab tu sahabat, setiap kali kita dapat senang, jangan bongkak. Ustazah selalu merasakan kalau dapat nikmat kesenangan sahabat-sahabat, terus otak ni pergi kepada ayat summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya Allah, kemudian nanti kat sana kat mahsyar, engkau tak ditanya tentang lain, engkau hanya ditanya tentang nikmat. So setiap kali kita dapat nikmat dari segi al-mal, harta, dari segi al-banun, kejayaan anak-anak, tolong ingat, nanti aku ni akan ditanya lama di hadapan Allah sebab benda yang aku bangga-banggakan kat dunia. Sebab aku dapat nikmat. Terkadang untungnya orang yang tak punya apa-apa, harta, anak-anak, kekayaan dunia. Sahabat, nanti di hadapan Allah kalau dia jadi orang miskin yang takwa, sekejap dia dapat masuk syurga. Kenapa nak lama-lama depan Allah? Sebab setiap sen tu Allah nak tanya dapat dari mana, belanja ke mana. Sudah pastilah orang yang kaya raya timbunan harta tu lebih lama di hadapan Allah. Soal selidik, soal jawabnya. Tapi orang yang tak punya apa-apa, yang kita hina, tertawakan atas dunia ni, kita pelekeh cara pakainya, pelekeh kerja gaji berapa, kita pelekeh. Mereka itu masuk syurga tanpa hisab. Kadang-kadang kenapa dia pun boleh masuk syurga tanpa hisab, ya Allah? Aku nak tanya apa? Dia bersyukur dapat secupak beras, dia buatlah makan beras dengan air saja. Hangpa tak cukup dengan nasi, hangpa nak tambah 7, 5, 6, 7, 8 lauk. Hangpa tak cukup. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hangpa tak bersyukur atas apa yang ada kat dunia ni. Masya Allah sahabat, ayat ni sangat-sangat menyebabkan kita betul lah ya Allah. Apa tanda orang tak bersyukur? Sahabat, anda pakai kereta apa sekarang? Kereta Proton ke, kereta Pro 2 ke, BMW ke, Mercedes ke, apa? Toyota ke, anda pakai apa? Kalau rosak dalam tempoh waranti itu, sahabat-sahabat, kenapa kita pergi jumpa? Aku baru pakai 5 bulan kereta ni, pasal apa rosak ni? Nanti orang orang lelaki yang menonton ni mesti duk kata, alah Ustazah ni cakap pasal kereta pula. Orang perempuan mana pandai cakap pasal kereta. Tapi Ustazah duk terdengar-dengar lah orang lelaki selalu sebut, kereta baru ni, mesti ada something wrong ni. Bawa pergi kilang dia balik. Bawa engkau pakai kereta Toyota, bawa pergi Toyota balik. Tak payah bawa pergi Pro 2 dulu. Contoh kan sahabat-sahabat, sebab kita nak jumpakan ada masalah, jumpakan dengan tukang buatnya. Dia tak sama dengan kereta lama lah, tak pilah. Pomen sebelah rumah kita pun boleh tengok kan, sebab dah tak ada waranti macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sentiasa baru, bugar jiwa kita. Bila ada masalah, balik jumpa pencipta kita. Hatta kita dapat nikmat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pulangkan kepada pencipta kita. Dia Maha tahu. Dia tahu apa yang sebelum, selepas, sedang dia tahu. Kita silap jumpa. Kita silap, kita banggakan diri kita. Kita kumpul ramai follower. Ramai orang-orang yang sokong kita. Ya Allah, Ustazah cukup ngeri dengan perkara ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa yang nak terjatuh di hadapan Allah, betul-betul tersungkur di pintu syurga. Kita nak masuk dalam syurga. Tapi dah sampai depan pintu syurga, tersungkur, diheret ke neraka Allah. Kenapa? Sebab atas dunia ni, sahabat, kita banyak hidup dalam kebanggaan. Benda yang Allah bagi untuk disyukuri dengan seluruh anggota jasad kita. Hati kita yang cukup qanaah, memandang Allah, tunduk dengan rasa syukur yang tinggi. Tapi kita tak punya rasa macam tu.
Kan kau kenapa nak minta tolong kat aku? Dulu masa aku susah kau ada tolong aku. Sengaja kan kadang-kadang bila kita senang, yang datang minta tolong kat kita adalah orang yang menyakitkan hati kita dulu. Kenapa ya Allah kau datangkan orang tu? Aku memang nak tolong tapi memang taklah aku tolong orang tu. Allah nak test kita sahabat-sahabat. Engkau siapa? Yang kau dapat tu nikmatnya siapa? Yang Allah datangkan kepada engkau tu siapa? Bukankah itu bukan ujian orang tu semata, tapi rupanya Allah sedang menguji kita. Okay, dengan tahta engkau, dengan harta engkau, dengan dunia yang kau dapat. Allah sahabat, jom kita tengok. Okay, kita jujur pada diri kita sendiri. Hari ini, sebab Ustazah tak kenal kebanyakan anda. Ustazah tak tahu anda orang kaya ke, anda orang miskin ke, sahabat-sahabat anda, lifestyle anda macam mana. Semalam di TV Al-Hijrah, Ustazah cerita pasal aurat. Ramai messenger yang Ustazah tak sempat nak jawab lagi, sahabat-sahabat. Anda hebat. Sebab anda belajar, anda terus buat. Tapi dah banyak dah kok kita belajar. La tahzan ni sudah 109 bab. Apa yang mengubah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Apa yang mengubah kita? Cuba jujur pada diri sendiri. Semalam kalau Ustazah bicara tentang aurat, kenapa yang kita susah sangat? Allah yang suruh. Tadi kereta kau rosak, Toyota, pergi jumpa Pak Cik Toyota nak repair tu. Alah bang, patutlah macam ni. Ni patut bukan cara macam ni. Abang dulu pakai kereta apa? Saya pakai Pro 2. Pro 2 memang macam tu. Ni teknik kereta ni lain bang. Abang kena buat macam ni. Okeylah, aku dengar dah cakap engkau. Dengar pula. Sebab nak pakai Toyota sangat, dengar pula cakap Pak Cik Toyota tu. Kenapa kita tak ikut suka hati aku? Suka hati aku lah. Aku dah 30 tahun pakai Pro 2. Aku nak pakai cara macam tu juga. Memang rosak lah. Allah dah beritahu dah. Hang kena buat gini, kena buat gini. Yelah, ya Allah, aku dah tutup aurat dah ni. Tapi bukan macam tu cara tutup aurat yang aku nak. Kenapa susah sangat kita nak faham, sahabat-sahabat? Kita jadi mak yang, Ustazah, saya lantaklah anak saya tu nak jadi apa pun. Kenapa ni, Cik? Dia nak juga kahwin dengan pilihan dia tu. Padahal saya dah ada pilihan yang baik dah. Sekarang lantak. Saya tak pernah bercakap dengan menantu tu, Ustazah. Bukan pilihan saya tu. Aduh, ibu. Anda tak sedar anda manusia sombong bongkak atas dunia. Kita rasa kita betul. Mengaji pagi, petang, siang, malam. Sahabat-sahabat nak cari ilmu. Konon. Tapi ilmu tu sama sekali tidak memandu kita. Ustaz call. Mesti baru landing. Ustaz, no? Allahumma salli ala Muhammad. Abang sayang dalam La Tahzan ni. Nanti abang WhatsApp saya baca. Sekejap lagi saya call ya. Apa dia bang? Okey. Baik, syukran, kasih. Ustaz kata kirim salam dekat jemaah. Terima kasih atas semua doa. Abang baru landing dekat airport Jeddah. Sahabat-sahabat semalam kan dia accent dengan Ustazah. Ya, bukan ke di udara ni. Kenapa boleh main WhatsApp? WhatsApp boleh, tengok Facebook tak boleh, gambar tak boleh. Dalam Saudi Airlines ni tiba-tiba abang dapat ni. Dulu-dulu dia biasa naik Saudi Airlines tu, sahabat-sahabat. Dia duduk business class. Kalau bertugas dulu-dulu hadiah kan. Orang bagi kat dia. Alhamdulillah rezeki semalam bayar sendiri semua. Tak ada lah business class. Selalu kalau duduk dekat seat ekonomi tu, dia kata tak dapat line. Tiba-tiba dapat. Syok lah tu, syok. Alhamdulillah sahabat kami diambil Ustaz dekat airport Jeddah. Baik. Sekiranya, ni Ustazah bacakan last satu hadis lagi. Ini pun bukan dalam kitab. Ustazah ambil rujukan supaya buat tambahan untuk anda. Hadis yang berbunyi. Allah, ini sebab apa Ustazah ambil? Ustazah rasa deep sangatlah sahabat. Sekiranya anak Adam itu mempunyai satu lembah emas. Anak Adam tu kita lah. Seandainya kita ni mempunyai satu lembah emas. Satu lembah kot. Emas, benda bernilai. Nescaya ia tentu menginginkan untuk memiliki 2 lembah emas. Ini yang Nabi bagi tahu sikap tamak manusia. Dah ada satu lembah emas, nescaya ia tentu menginginkan untuk memiliki 2 lembah emas. Dan sama sekali tidak akan dapat memenuhi mulutnya, yakni keinginannya. Dah dapat satu lembah emas tak cukup, nak dapat lagi satu lembah emas. Nabi kata anak Adam ini takkan puas sehingga sahabat-sahabat takkan puas 2 lembah emas, takkan puas. Kecuali tanah, iaitu mati. Dah mati barulah puas. Ambillah semua 2 lembah emas ni. Ya Allah, gantikan aku nak hidup, nak bertaubat kepada engkau. Masa tu dah tak guna dah sahabat-sahabat. Kenapa kita tak buang rasa tamak pada dunia?
Kenapa kita tak pandang akhirat? Rebutlah untuk bergaji besar, rebutlah untuk bertahta, rebutlah untuk mulia atas dunia. Tapi semua tu untuk apa? Untuk akhiratmu. Jangan tersilap. Lagi ramai follower kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lagi kita berjoget-joget, terkinja-kinja. Kamu terlupa ada Tuhan yang memerhatikanmu. Kamu bermaksiat dengan anggota tubuh yang Allah beri sihat. Kesian orang-orang sekarang ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak tutup aurat ikut nafsu dia. Nak bersedekah suka hati aku lah. Siapa yang aku nak pilih, aku nak bagi. Na'udzubillah. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Walau macam tu punya tamak haloba kita pada dunia, Allah tunggu kita bertaubat. Kalau tak sempat bertaubat, macam mana? Ini yang Ustazah ambil daripada sumber lain untuk melekatkan di hati kita. Jangan kita merebutkan dunia, kita akan kesedihan, bahkan kita akan terhina. Sahabat-sahabat, baik kita tutup. Menurut Allah, dunia lebih tidak berharga dari sayap seekor nyamuk. Inilah hakikat nilainya dan timbangannya di sisi Allah. Lalu mengapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mengapa harus bersedih dan gelisah kerananya? Ustazah, saya sedihlah. Orang tipu duit saya, Ustazah. Takkan berlaku tanpa izin Allah. Sebab tu kena hati-hati. Kita sahabat-sahabat daripada satu takdir kepada satu takdir. Takdir kita dapat rezeki segedebu. Kita dapat duit 40,000 cash sebab kita berjaya jual rumah. Wah bang, tak sangka. Rumah yang kita beli harga sekian dulu, kita jual, kita dapat cash 40,000. Kita nak buat apa bang dengan 40,000 ni? Abang nak buat bisnes. Dah lupa dah nasihat isteri, dah lupa dah nak study dulu, bisnes macam mana, kawan macam mana. Tak apa, abang yakin ni, 40,000 ni abang pam terus. Cuba ketika itu tahan diri dulu. Ya, memang peluang ada depan mata ni. Tapi isteri nasihat aku macam mana? Guru aku nasihat macam mana? Aku kena study dulu benda tu halal ke tak halal? Allah redha ke tak redha? Tak, dia tamak kan? Kau labur kat aku 40,000, aku bayar kat kau 400,000. Wah, kelabu asap duit. Akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia kena tipu. Takdir dapat 40,000 tadi, membawa dia kepada takdir kena tipu 40,000, yang diharapkan 400,000 tu hangus habis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bini pun kata, padan muka, abang tak nak dengar sangat cakap saya. Akhirnya bercerai-berai laki bini, anak beranak semuanya dah tak sayang ayah dia lagi. Berlaku dan berlaku dan berlaku, jatuh, ditimpa tangga, ditimpa bumbung, ditimpa langit semua. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Akui kesilapanmu, terus bangkit dan balik kepada Allah. Isteri mungkin tak boleh kembali. Anak-anak mungkin tak boleh kita paksa suka kita balik. Tapi bila mana kita mendapat redanya Allah, insya Allah senang. Tak dapat pun senang tu kat dunia, Ustazah. Sebab taubatmu, Allah akan beri kamu senang di akhirat. Jangan kamu susah kat dunia kerana kamu tamakkan dunia, akhirnya kamu akan susah di akhirat. Tolong yakin wahai seluruh orang yang hidup di dunia ni sangat sekejap. Kita akan berlama-lamaan di akhirat Allah. Bayangkan dunia itu tak ada nilai pun. Sahabat-sahabat, hanya digambarkan sayapnya nyamuk yang tak ada jisim untuk ditimbang. Cubalah try test tengok ada ke yang sedang bercuti dekat hutan ke kat mana. Kalau jumpa je nyamuk, jangan tepuk sampai tenyih-tenyih habis. Ambil sayap dia tu timbang. Tak bergerak pun jarum timbang tu, memang tak bergerak lah. Sebab memang tak ada nilai, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kebahagiaan adalah anda merasa aman atas diri, masa depan, keluarga dan kehidupan anda sendiri. Subhanallah, itulah bahagia sebenarnya. Dan semua ini terhimpun dalam keimanan, dalam redha terhadap qada dan qadarnya, serta diiringi dengan sifat qanaah dan sabar. Macam mana nak dapat qanaah ni sahabat-sahabat dirahmati Allah? Merasa cukup dengan apa pemberiannya Allah. Tapi jangan pula merasa cukup. Hang tak kerja ke dah setahun setengah PKP tak kerja, duk kerja tarik selimut je. Tak payah kerja, aku qanaah. Lepuk je orang macam ni. Qanaah apa ke benda hutang dah bertimbun. Kan? Habis tu kerja tak sampai atas riba aku. Orang macam ni memang nak kena lepuk sok-sok lah. Minta maaf, Ustazah baru perasan lebih 1,000 yang menonton. Sahabat-sahabat Latahzan yang istiqamah,
Dah kenal kan style Ustazah. Kalau nak gelak, gelak sama-sama. Kalau nak nangis, nangis sama-sama. Semoga Allah izinkan kita bersama-sama melangkah ke syurga Allah. Jangan bersedih kerana dunia terlalu hina untuk ditangisi. Apa yang terlepas dari dunia, sahabat-sahabat, pandang Allah. Balik kepada Allah. InsyaAllah Allah tak pernah seinci pun tinggalkan kita. Jangan hanya mencari Allah saat susah. Saat yang sedang diuji okey, senang juga adalah ujian nikmat dari Allah. Yang sedang diuji dengan senang, berlarilah mendapatkan Allah, kembalikan segala nikmat ke jalan-jalan Allah. Anda akan rasai saat susah Allah berlari mendapatkan anda. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah, doakan Ustazah nak siap-siap ke Masjid At-Tahirah Bukit Kerayung, Kelang. Kalau ada orang Kelang, kita dating-dating kat sana, bukan dakap-dakapan, no. Tapi berhadap-hadapan insya-Allah. Jumpa Ustazah di mana-mana, jangan segan untuk tegur. Ustazah, saya Rosso Gunting, Nuriyati Azmi, Sri Rohaya, Siti Rohana tak ya, memang duduk satu taman. Siti Zuraida Ibrahim, Nurhayati Zainuddin, kan Ustazah saya ... kan sahabat Latahzan. Saya sangat senang bila anda kenalkan diri. Maklum sekarang dah tutup-tutup muka belaka kan. Jadi maknanya jangan suka nak jumpa Ustazah segan pi bagan. Hampa duk ingat apa segan-segan kat Ustazah. Kan selagi taik lalat Ustazah tidak tercabut, tegurlah Ustazah di mana-mana, sebab selagi taik lalat itu di situ, Ustazah tetap menyayangi anda sampai ke akhir hayat. Sebab apa? Kita punya jiwa yang sama, jiwa nak tunduk kepada Allah. Kita nak saling menasihat sebab Ustazah tak layak menasihat. Tapi kita pakai nasihatnya Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab Latahzan. Ustazah rasa dinasihat, anda yang mendengar juga rasa dinasihat. Kita manusia yang sering lupa, maka kita perlukan tazkirah. Semoga Latahzan menyuntik hati kita pagi-pagi ini, bangkit dari segala sakit. Teruskan hidup selagi Allah mahu kita hidup. Di situ pasti ada rezeki yang pelbagai Allah siapkan. Tinggal lagi kamu ni asyik sangka buruk je dengan Allah. Cepat sangka baik dengan Allah now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok.